Saya merasa teruja apabila diundang untuk bertatap muka dengan adik-adik, anak-anak, abang-abang yang terdiri daripada rakan-rakan dunia permotoran ini. Kerana sebagai orang kampung, saya juga membesar dengan motor, membesar di zaman motor. Start daripada zaman Honda Cup lampu bulat, sampailah RZ 6 speed. Mana kita membesar dengan itu. Dulu ada dua model Honda Cup yang paling popular, C70 lampu bulat, C90 lampu petak. Adapun RSZ ini, bagi kami dulu memang tak mampulah. Tapi inilah antara model yang hebat, masih boleh bertahan sehingga hari ini. Sedangkan model-model yang seangkatan dengan dia, Honda Rider misalnya, qalu inna lillah, dah tak ada lah sekarang. Sebabnya RSZ ni dia mudah, dia tak banyak ragam. Bawa macam hantu raya pun dia tak mudah rosak. Dibandingkan dengan enjin yang 4 stroke, pick up dia top speed, maintenance, upgrade, sound design. RSZ, legend. Baik itu saya nak kongsi cerita zaman-zaman kami muda dulu lah ya. Zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah selaku Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Yang berhormat Tuan Fazli bin Muhammad Kamal, Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang. Seterusnya yang saya hormati juga para pegawai, ahli jurutan kuasa dan sukarelawan Masjid Negeri. Yang diraikan pada pagi ini seluruh keluarga besar RXZ Fighter, para subuh fighter, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kita bertatap muka di dalam program Subuh Fighter pada pagi ini. Saya merasa teruja apabila diundang untuk bertatap muka dengan adik-adik, anak-anak, abang-abang yang terdiri daripada rakan-rakan dunia permotoran ini. Kerana sebagai orang kampung, saya juga membesar dengan motor, membesar di zaman motor. Start daripada zaman Honda Cup lampu bulat, sampailah RZ 6 speed. Mana kita membesar dengan itu. Dulu ada dua model Honda Cup yang paling popular, C70 lampu bulat, C90 lampu petak. Adapun RSZ ini, bagi kami dulu memang tak mampulah. Tapi inilah antara model yang hebat, masih boleh bertahan sehingga hari ini. Sedangkan model-model yang seangkatan dengan dia, Honda Rider misalnya, qalu inna lillah, dah tak ada lah sekarang. Sebabnya RSZ ni dia mudah, dia tak banyak ragam. Bawa macam hantu raya pun dia tak mudah rosak. Dibandingkan dengan enjin yang 4 stroke, pick up dia top speed, maintenance, upgrade, sound design. RSZ, legend.
Baik tu saya nak kongsi cerita zaman-zaman kami muda dulu lah ya. Zaman muda dulu di Kuantan, di mana-mana kita ada grup-grup motor. Dululah ni cerita dulu. Ada lagi sampai sekarang tapi ni cerita dulu. Dulu dia ada geng banyak. Geng STP ada, Pangkoh Borong, Apache Sereng, Shell, Asama. Tapi ni cerita dululah. Ramai ahli-ahlinya pun dah jadi ahli jawatan kuasa masjid Belaka dah sekarang ini. Dulu grup motor ni diikut negeri, ikut tempat. Kalau Jipang, Suzuki GP, ramai masa tu budak-budak bangsa. Kalau Apache ni budak Pahang lah. Termasuk yang duduk di Kuala Lumpur tu pun budak Pahang juga. Kalau belah-belah Selayang ada satu grup nama Budak Mayat. Ada juga yang berasaskan kepada etnik bangsa. Dulu motor ni bukan orang Melayu saja. Rakan-rakan kita orang Cina ada, India ada, Sikh pun ada. Ada satu geng motor yang paling digeruni lah. Legend tahun 80-an, 90-an. Saya ingat dah tak ada dah geng ni. Nama dia geng Santana. Ini geng-geng Sikh semua ni. Geng Santana ni orang panggil dia hantu highway. Memang legend betul. Dia pakai Suzuki GP, Jipang saja. Kawasan jajahan takluk dia, Highway Federal Sungai Way, starting daripada turun National Micro Motorola tu, sampailah U-turn lepas daripada kilang Trebo tu. Dulu Highway Sungai Way Guinness 3 km tu orang panggil sebagai litak antarabangsa. Geng-geng ni punya penangan. Yang boleh fight sikit dengan Santana ni, geng AGV Sungai Way. Ni grup Charlie. Pakai pipe melentang, Pak Yung Wook masa tu. Geng ni kalau dia berlumba, dia akan suruh RZ jalan dulu ya. Awak jalan dululah, kami kejar lah. Punyalah terrornya geng-geng ni. Masuk G4 Jepang, dia sapu RZ. Dia memang sapu begitu saja. Dari Dataran Merdeka, Jalan Raja Laut, Jalan Pahang sampai Jalan Tun Razak, macam lepas kudung. Ini legend tu Santana ni. Mungkin adik-adik anak-anak muda ni tak pernah mendengar lah nama Santana ni. Kumpulan yang kuat dulu. Kami dulu orang kampung nak main motor duit tak ada. Jadi asal laju ialah motor ni. Motor asal laju okey sedap sangatlah. Jadi saya dulu pakai Suzuki Pulut je, FR80. Tapi potong blok, korek blok, exhaust internet, test power dengan Yamaha sukan kuat lagi lah masa itu. Sebab tu zaman motor dulu dia lain dengan zaman motor sekarang. Dulu kami tidak ada istilah ori motor, ori kilang ke apa tak. Kami dulu tidak belagak beli barang mahal. Tak. Bahkan kami belagak kalau beli barang murah. Lagi murah, lagi belagak. Aku beli RM1. RM1. Oh, dia macam, wow, kau boleh beli RM1. Gitu. Dapat free lagi lah terornya. Tapi sekarang ni dah jadi terbalik. Lepas tu kami dulu yang penting laju ya. Hatta kalau beli motor baru pun, plastik tak koyak lagi, blok korek dulu. Itu kerja dulu. Nak lagi mantap, head kasih potong sikit dalam 0.5 mm. Kemudian kita set carburetor dengan sprocket ngam-ngam. Cecah 1.8 ketika itu. Nak nampak stylo lagi, guna asap pelita, gelapkan lampu belakang. Seat potong rata. Zaman itulah. Yang penting laju ya. Peduli apa. Style kena ada, rambut kena ada ekor sikit. Baju kena belang, beg silang showy. Kasut cikam, boot Timberland, Johnson, jaket kembung-kembung, baju hujan GV. Masa bawa bahu kena sengit sikit, baru style. Kalau logo, macam budak sekolah. Pakai gelang mangle silver. Solek mesti gantung, lagi banyak, lagi bagus. Kling-kling-kling, melayang-layang sambil bawa. Stiker Daytona, tampai kat swing arm. Helmet MS88, tu wajib. Selotip lagi, baru legend, tuan-tuan. Helmet MS88, korek dulu span helmet tu. Bagi dia ngam-ngam, tutup dahi masa pakai. Baru legend. Kalau boleh, kalau rajin bakar kat dalam tu sikit, bagi kecut sikit helmet itu. Dan wajib tidak ikat tali. Baru legend. Kalau ikat tali, budak sekolah. Lagi dia terbang, lagi legend lah tuan-tuan. Itu ramai pekak telinga kanan tu. Sebab lubang angin dia ada. Zaman tak ada duit sangat lah. Bila ada duit sikit, barulah pasang rim alloy, spoke chrome apa semua. Boboh tuti pun yang wangi je lah. Kalau tak ada duit, tuti masih rumput je lah kita isi. Tak mampu. Tetapi orang dulu, pertama,
kami diajar hormat orang. Jadi pada adik-adik yang nak naik motor, silakan. Tapi orang tua-tua kita mesti respect. Kami dulu balik malam-malam. Motor memang macam hantu raya lah bunyinya. Tapi dari jauh kami sebelum sampai pagar rumah, matikan dulu enjin, punya kita hormatnya. Kacik kelak tu. Keren tangan kacik kelak nak nyampai ke pagar rumah. Apa sebab? Kita hormat segan pada jiran-jiran kita. Tak nak, bila mereka tegang kita lah, aku tumbun nak balik pukul 12, pukul 1. Malas nak mengganggu orang. Dan ini kita kena ada budaya ni, menghormati jiran sekampung, menghormati orang-orang tua daripada kita. Laisa min ummati malam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Aku tak mengaku umat orang yang tak hormat orang tua, kata Nabi. Aku tak mengaku umat orang yang tak sayang budak-budak. Dan aku tak mengaku umat orang yang tak respect orang alim. Ini hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jadi kita kalau nak jadi umat Nabi, kita kena respect 3 golongan. Orang tua, anak-anak dan orang alim. Nombor 1 sekali orang tua. Orang tua ni kita kena hormat. Tuan-tuan, adik-adik nampak je orang tua-tua ni janggut putih, pakai kepiah apa semua. Zaman muda tu semua legend, semua tu sahaja malas tunjuk saja. Dia tengok main motor tu dia panjang ujung mata saja. Baru nak kenal. Begitu je dengan begitu je. Tidak tempur bersarang tinggi, begitu juga sarang kediri. Orang tua dijunjung tinggi, orang muda kita sanjungi. Kita hormat mereka, jangan kurang ajar dengan mereka, maka kita akan dihormati juga. Kelatlah nangka tinggi di gua, hatakan 2 pastinya 3. Hormatilah mereka, sayangi jua, kita kan tua seperti mereka. Ingat, kita orang muda dipanggil pemuda. Orang tua dia panggil petua. Dia orang tua ni banyak petua. Bukan gua sebarang gua. Gua penuh pusaka bonda. Bukan tua sebarang tua. Tua penuh ilmu di dada. Jadi ini nombor 1. Hormat pada orang senior kita. Respect lah. Bukan kita je reti main motor. Dia dah lama dah main motor. Cuma sekarang gayak je. Kalau bawa 80 pun gayak lah rasanya. Hormat saja pada mereka. Yang kedua, kami dulu silaturahim kuat. Falsafah kita bawa motor ni bukan hadis, ni falsafah. 2 roda adalah bersaudara. Itu bukan hadis je. Asal 2 tayar je saudaralah kita. Zaman itu. Dulu tak kira kroni, tak kira workshop mana, tak kira jenis motor. RZ ke Kips ke MBX, Suzuki Panther, Raider, Super Sprint. Tak kira sisi motor. Janji konvoi. Seronok. Lepas tu kalau kita belek album orang lama-lama yang main motor, dia campur-campur je motor dia bila ambil gambar. Dia semua silaturahim. Zaman itu handphone tak ada, WhatsApp group tak ada. Kita berkumpul ikut gerak hati je. Tak ada kerja duduk kat Petronas, jumpa malam-malam. Kuantan kita, Kuantan, bom minyak RM5. Gitu sajalah. Berkumpul, ikut siapa yang ada. Suzuki, Yamaha, Honda, semua bergabung. Dulu geng Tuti boleh konvoi dengan EX5, tak ada masalah. Beratus biji pusing Kuantan. Tak ada kasta, tak ada apa. Cuma nampak lampu biru je lari sajalah, itu sajalah. Tapi zaman itu janji jangan exhaust standard. Siapa exhaust standard engkau tinggal. Engkau jangan ikut exhaust standard nak keluar sangat dengan orang. Zaman itulah. Sekarang tak boleh rupanya ya. Asal modify je saya dengar kena selalu. Tak kira lah silencer ke open ke full system ke standard cutting ke slip on. Asal ubah suai kena. Saya dipahamkan ubah suai je 300. Kalau bising 2,000 penjara 6 bulan. Sudahlah tak pasal-pasal. Ini simple matematik lah kita panggil ya. Cuma saya heran tengok juga video-video budak-budak motor sekarang ni. Soalan ni lama dah saya nak tanya tapi baru ni lah kesempatan nak tanya. Apa asal video geng-geng konvoi motor mesti background lagu exist. Apa kena-mengena exist dengan motor? Lagu melangkau ringan ke apa? Kami tak ada kena-mengena exist dengan motor zaman kami. Tak tahulah zaman awak ni. Kami dulu ekspedisi baru kena. Itu baru kena. Awak kerat-kerat. Asal motor tu. Bunyi kucing.
Tak tahulah budak-budak sekarang ni. Tahanlah daripada dulu. Asal motor, bila malam ku Allah benci betul mendengar. Bila malam ku perlu. Muka pecah rumah lagu Jiwang Karat menyampuh tu tengoknya. Saudara-saudara sekalian. Yang penting pagi ni kita banyak nikmat lah. Kita bersyukur. Yang risau ceramah kita tak lama. Mula penganjur minta saya ceramah 10 minit. Dia kata setakat 10 minit buka YouTube je. Tapi tidaklah panjang sangat. Jadi dia kuliah subuh ni mudah. Kalau penceramah tengok jemaah kejap nengok jam, nengok pintu, nengok jam, nengok pintu, kita berhenti je lah. Itu mudah. Pertama kita syukur pagi ni kita bangun sembahyang subuh berjemaah. Saya percaya ada di kalangan saudara-saudara di sini yang ada yang first time dalam tahun ini ataupun dah lama, jarang-jarang lah sembahyang subuh berjemaah. Jadi sembahyang subuh berjemaah ni pahala besar. Kenapa besar? Siapa sembahyang subuh berjemaah, sama pahala dia qiyamul lail sepanjang malam. Oh itu bonus betul. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfa lailin wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Siapa sembahyang isyak berjemaah, pahalanya sama seperti qiyamul lail setengah malam. Tapi siapa sembahyang subuh berjemaah, dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ini hadis riwayat Muslim. Dan orang yang konsisten sembahyang subuh berjemaah, di surga nanti, dia dapat layanan istimewa berbanding ahli surga yang lain. Ada satu hadis Nabi sebut, kata Abu Hurairah, Man ghada ilal masjidi waraha, a'addallahu lau jannata nuzulan kullama ghada waraha. Siapa pergi masjid pagi-pagi, ataupun setengah riwayat sebut, siapa pergi masjid pagi dan petang, maka dalam surga Allah akan siapkan untuk dia hidangan setiap kali dia pergi dan balik. Dan hidangan itu pula ada disediakan. Apa maksudnya? Semua ahli surga nanti di hari kiamat, dalam surga, dia ada makanan disediakan macam buffet dekat hotel. Maknanya ambil ikut nok lah. Bawa pinggan ambil apa nok itu ini ambil. Tapi untuk yang orang konsisten sembahyang subuh berjemaah, dia akan diberi hidangan tapi bukan buffet. Dia diserve. Ada waiter. Sampai orang lain heran. Macam mana boleh duduk meja VIP ni? Kita orang kena beratur panjang ni mengambil lauk ni. Kita orang sembahyang subuh berjemaah. Itu yang special dia. Jadi tuan-tuan nanti akan jangan jadi pelik lah. Sebab apa kita tengok, ada 2-3 orang sahabat kita makan beridang. Makan beridang ni VIP. Kita kalau lagi kunduit kahwin, back war, big work. Kita pergi kunduit kahwin, tetamu khas makan dengan pengantin. Ada orang melayan. Kita datang lebih kurang, ni ambil sendiri. Kalau lauk pun habis. Artinya, beza layanan. Maka orang yang sembahyang subuh berjemaah, dia dapat kelebihan itu. Apa sebab? Ulama bincang. Kenapa sembahyang subuh berjemaah ini, dia punya fadilat banyak. Sebabnya, orang yang bangun sembahyang subuh ni, dia adalah fighter. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia tak fight sangat. Subuh ni dia ada fight. Apa sebab? Kerana kita berlawan dengan syaitan. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Nabi cerita tiap-tiap malam masa kita tidur, syaitan akan ikat tengkuk kita dengan 3 tali. Idza nama bi kulli uqdatin yadribu alayka lailan tawila. Kalau engkau tidur dengan 3 tali ni, nescaya engkau akan tidur sepanjang malam. Tak bangun-bangun. Fa iza staiqaza fa dzakarallah in halat uqdatun. Bila engkau bangun, syaitan tarik. Bangun buat apa? Tidur semula. Katalah kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangun. Nak pergi sembahyang subuh. Ada 3 tali tadi, syaitan tarik 1. Alah, baru azan. Belum komat lagi. Tidur dulu. Selak lagi. Ya tak ya juga. Tidur balik. Katalah masa komat seru lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Komat dah. Kita berbangun. Ada 1 tali lagi. Dia tarik lagi. Baru komat. Imam panjang. Imam baca panjang imam ni. Dia akan sentiasa ganggu kita.
Tetapi iza staiqadha fadzakarallah in halat uqdatun. Tapi bila engkau bangun, sebut nama Allah, dia akan putuskan tali itu. Jadi tuan-tuan pagi ni yang boleh datang pagi ni, itu memang layak ditabalkan sebagai subuh fighter. Berlawan dengan syaitan khas ataupun subuh warrior. Ni yang depan saya ni semua fighter. Semua ni bukan fighter RSX saja. Kita juga fighter subuh. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau ke masjid tak berani mari? Guruh berdentum bumi bergegar. Ayam jago sedang berkabung. Jangan cakap saja berdegar-degar. Moh ke masjid kita berkampung. Sampan kotak mengapa dikayu. Hendak belayar ke tanah seberang. Patah kepak bertongkatkan paruh. Tiang masjid pasti dapat ku pegang. 5 bentan tepi perigi. Budak-budak melempar kuah. Kedai buah di Terengganu lagi ku pergi. Ini kan pula masjid depan rumah. Fighter tetap fighter. Nyala ke tak nyala ni? Nyala bawah. Saya mula tak faham juga. Nyala benda lah. Banyak sangat istilah motor baru-baru ni saya tak ada ikut. Nak nyala apa? Oh, terjemah dari on. La ilaha illallah. On ke tak on? Oh, on tu nyala. Saya ingat on tu atas. Lagi pelik lagi. Atas ke tak atas? Lagi pelik. Okey lah, nyala. Nyala pun nyala lah. Saya ingat kan mencucuh rokok. Nyala agaknya. Oh, on ke tak on katanya. On lah ni. Jadi, kita bersyukurlah. Saya gembira dapat melihat tuan-tuan semua dapat sampai ke Bandaraya Kuantan ni. Khususnya daripada luar Kuantan, luar negeri Pahang. Kami mengucapkan selamat datang kepada tetamu daripada luar. Kami orang Pahang memang suka raih tetamu. Itu prinsip kami daripada dulu lagi. Orang Pahang dengan tetamu, no doubt about it. Kami bukan sekadar raih, bagi tanah lagi pada orang luar. Punya baiknya kami. Senja gemilang bayu berpuput, gugur kenanga celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan-tuan bertamu ke negeri kami. Batu kecubung warna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami sambut tetamu, hampakan tika, lebarkan pintu. Syukur selamat sampai semua ke Kuantan. Dan sememangnya bermusafir ni bukan senang. Malam tadi pun saya dari Kuala Lumpur nak balik ke Kuantan. Sepanjang perjalanan ada lagi 2-3 sahabat kita yang sedang melunggang motor masing-masing tengah malam. Bukan senang. Sebab itu Nabi menyebut as-safaru qit'atun minal azab. Musafir ni sebahagian daripada seksa azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Apa sebab? Kerana ketika bermusafir, kamu akan payah untuk nak makan, nak minum, nak tidur. Bayangkan bawa motor, nak tidur macam mana? Kalau bawa kereta, orang sebelah bolehlah tidur. Motor kalau tidur, tidur selama-lamanya lah jawabnya. Tak boleh. Sebab itu kata Nabi, فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. Maka kalau kamu dah selesai urusan musafir itu, segera balik berjumpa keluarga. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Sebab itu saudara-saudara nanti, bila dah selesai gathering di Kuantan ini, cepat balik. Jangan lagi merayak minum air kedai buah mana-mana, tak payah. Buat konten pelik-pelik, tak payah. Balik terus. Selesai majlis cabutan tuah, dapat tak dapat, cerita lain. Terus balik. Jangan nak pergi mengarut-mengarut. Wa annahu laisa lahu dawa illa sur'atas sair. Kata Nabi, tidak ada ubat untuk menghilangkan kesusahannya bermusafir selain daripada engkau cepat-cepatlah balik ke rumah. Ini hadis yang Nabi pesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, bersyukur selain pada sampai di Kuantan, tuan-tuan juga selamat sampai tanpa ada sebarang masalah yang berlaku. Cuma tengok berita semalam, ada sahabat kita telah menemui ajalnya di exit Maran ke begitulah, dari Kuala Kangsar saya dipahamkan, daripada Perak. Dan dipahamkan beliau keletihan, mungkin tak boleh tumpuan, begitulah. Tapi ini risiko. Motor ni risiko dia tinggi. Sebab itu statistik polis menunjukkan secara purata terdapat 16 hingga 18 orang meninggal dunia di jalan raya di Malaysia ini
setiap hari ataupun seorang setiap 90 minit. Kita aksiden agak tinggi. Dan daripada jumlah itu, 60% membabitkan motosikal. Jadi risiko memang tinggi. Tapi kalau takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Naik bas express dah lah, dah tentu selamat. Tidur je. Lama pun pengalaman. Ini risiko yang kita ambil. Cuma bagaimanakah kita nak memastikan pemanduan kita nanti dapat pahala? Ini saya nak kongsi dengan saudara-saudara. Ni bawa motor dapat pahala. Macam mana nak buat? Dia bawa motor ni kalau nak dapat pahala, nak jadikan dia ibadah, kita kena bawa ikut SOP. SOP ni bukan peraturan kerajaan apa tak. SOP ni singkatan daripada sunnah is our priority. Kita bawa ikut sunnah Nabi. Nabi tak pernah bawa RZ, tak pernah. Tetapi Nabi mengunggang kenderaan. Artinya ada pada kenderaan. Jadi kita tiru macam mana cara Nabi buat. Apa contoh-contohnya? Ini saudara-saudara boleh tiru, dapat pahala. Pertama sekali Nabi kalau bermusafir, dia suka pilih hari Khamis. Jadi next time nak buat gathering, nak berkumpul, pilih hari Khamis. Selain daripada hari lain, tu boleh je. Kalau diberi pilihan, pilih hari Khamis. Anna Nabi SAW kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Hadis Bukhari Muslim. Nabi masa perang Tabuk banyak hari dia pilih hari Khamis, dan kata sahabat dia memang suka keluar hari Khamis. Kenapa hari Khamis? Kerana Khamis ni adalah hari amalan kita dibentangkan. Tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis. Report amalan kita ni diangkat ke hadrat Allah setiap hari Isnin dan hari Khamis. Hadis Tirmizi. Sebab itu banyak dalam sejarah, hari Khamis ni peristiwa yang hebat berlaku. Cerita-cerita zaman-zaman Nabi dulu banyak berlaku pada hari Khamis. Hajat banyak ditunaikan. Contohnya Nabi Ibrahim AS. Dia bertemu dengan Raja Mesir hari Khamis. Adik-beradik Nabi Yusuf, ketika dia bertemu balik, masuklah Bunyamin dan adik-beradik yang lain, bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir pada hari Khamis. Nabi Yaqub datang ke Mesir bertemu Nabi Yusuf juga hari Khamis. Nabi Musa masuk ke Mesir untuk ajak Firaun, dakwah pada Firaun juga hari Khamis. Nabi masuk ke Mekah lepas perjanjian Hudaibiyah juga hari Khamis. Hari Khamis ni banyak. Maka next year ataupun event yang terdekat, kalau boleh pilih Khamis, itu dapat pahala lebih sikit lah. Satu. Yang kedua, kalau nak ride bertolak, elok bertolak pagi-pagi. Yang itu ikut sunnah betul lah. Sebab nombor satu, Nabi doakan umat dia yang aktif di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkat pada umatku pada setiap pagi dia. Macam kita pagi sekarang dalam keberkatan. Ini hadis Tirmizi. Kenapa bergerak musafir elok pagi? Kata ulama, Nabi paling tak suka kalau kita keluar, kita balik ke rumah malam. Ataupun kita sampai ke destinasi itu dah malam. Kerana mengganggu keluarga kita. Iza atala ahadukumil ghaibata fala yatruqanna ahlahu laila. Kalau engkau lama tinggalkan keluarga, jangan kau balik hingga terpaksa mengetuk pintu di waktu malam. Macam saudara-saudara ni dah datang ke Kuantan 2-3 hari. Katalah hari Ahad nak balik ke destinasi. Target masa biar sampai siang juga. Jangan sampai pukul 2-3 pagi. Kita pula kunci rumah, pula tak mana-mana cece Kuantan tinggal tak tahu mana, ketuk pintu. Gong, 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 gong. Melompat isteri kita. Kita mengganggu keluarga kita yang tidur. Kalau tak mengganggu, tak ada masalah. Takut mengganggu. Apatah lagi kita daripada Kuantan misalnya, nak pergi ke Perlis, begitu jauh. Tak larat, singgah rumah abang ipar kita ataupun kakak kita di Alostar ke mana ke. Sampai pukul 3 pagi, ketuk pintu rumah orang. Melompat tuan rumah. Itu yang suami keluar pakai kain batik itu terperanjat. Kok ipar kita pakai kain blekat pula pergi ke dapur dah. Dah tertukar kain. Kenapalah tertukar? Terperanjat. Lepas itu jangan ajar pergi rumah orang tengah-tengah malam gitu.
Nabi sendiri, dia paling suka kalau sampai ke destinasi waktu pagi. Waktu cerah lagi. Kana Rasulullah SAW la yatruku ahlahu laylan wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan. Hadis Bukhari Muslim. Kata sahabat Nabi, dia akan pastikan sampai waktu siang. Sama ada pagi ataupun petang. Dan dia paling tak suka ketuk pintu rumah orang. Malah macam mengganggu sangat. Lagipun bertolak siang ini selamat. Berbanding bertolak malam. Apa sebab? Bertolak malam ini kata ulama kita ramai musuh. Musuh ni bukan musuh nampak, musuh yang tak nampak. Kata Ibnu Umar, Nabi pernah sebut, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdahu." Kalaulah orang-orang umat aku ni tahu apa keburukannya berjalan seorang di waktu malam, nescaya takkan ada orang berjalan seorang waktu malam. Ini hadis Bukhari. Apa Nabi nak beritahu? Malam ni ada satu lagi kelompok saudara kita, nama dia jin. Kita pun jin juga. Dia jin ni jin original jin. Jin ni dia terbalik dengan kita. Siang kita, malam dia. Malam kita, siang dia. Jadi bila kita bertolak malam, itu time dia bekerja. Time dia bergentayangan. Itu yang akan tak lalu pula perasing Malangkara. Perasing berada benda pelik-pelik macam-macam. Sebab awak tolak malam, cuba pergi siang. Tak ada apa. Tak ada apa. Macam Karak Highway. Malam memanglah nampak. Volkswagen kuning. Tapi malam, siang dia tak ada. Shift dia malam je. Mana ada hantu siang? Tak ada. Hantu siang payah. Orang Melayu hantu dia semua malam. Dan orang Melayu hantu dia semua perempuan. Tak ada hantu laki-laki. Tak tahu kenapa. Pelik juga kita. Marah orang perempuan. Asal hantu je perempuan. Asal ketawa je hantu perempuan. Tak pernah hantu laki. Rambut panjang sampai kaki. Semua perempuan. Tapi kalau takdir nak tolak malam. Sebab ada orang dia siang. Dia takut cuaca panas. Tayar pula tak berapa ada bunga. Sekarang meletup. Panas sangat. Kalau bawa kereta, anak-anak lah renyah kan. Aircon tak berapa kuat. Kita driver sedap lah aircon tala ke muka kita. Yang belakang tak kena aircon langsung. Jadi macam mana Ustaz kalau saya nak bertolak malam? Agama mengajarkan kalau nak bertolak malam, boleh. Tapi biar lewat malam. Jangan malam biasa, lewat malam. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah pesan, "Alaikum biddul jati, fa innal arda tutwa bilaili." Lakukanlah perjalanan pada pertengahan malam atau lewat sedikit. Kerana ketika itu, fa innal arda tutwa bilail. Kerana pada ketika itu, bumi dilipat pada malam hari. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud. Apa makna bumi dilipat? Kata ulama, waktu ketibaan destinasi lebih cepat. Memang kalau kita bertolak pukul 1 pagi misalnya, 1-2 pagi, itu memang clear. Sebab atas jalan pun tak banyak kenderaan. Dia kalau lagi clear pukul 2.30, pukul 3 itu lagi clear lah. Tuan-tuan yang takut hantu, jangan berjalan sebelum pukul 3. Lepas pukul 3 tak ada dah hantu. Hantu ni shift dia sampai 3 pagi je. Tak percaya tanya bomoh hantu. Ya. Lepas pukul 3 tu bukan hantu orang beki jalan tu. Bukan hantu. Hantu dia pukul 3 ke atas. Start pukul 12 dia punya shift masuk kerja sampai pukul 3. Jadi 12 sampai 3 awak pergilah minum air buah kedai mana-mana. Duduk sampai pukul 3. Pukul 3 baru jalan. Tak ada hantu. Ni pesanan orang saya pun tak tahulah. Itu yang kedua ya. Jadi kita bertolak biar jangan nyusah korang. Yang ketiga kita konvoi ke apa ke. Jangan seorang. Mesti ramai-ramai. Ar-raqibu syaitanun. Wa-raqibani syaitanani. Wa-salasatu raqbun. Orang yang berjalan seorang, dia berjalan dengan setan. Orang yang berjalan berdua pun berjalan dengan setan. Maka yang berjalan bertiga atau yang lebih, itulah rombongan sebenar-benarnya, kata Nabi. Hadis Abu Daud. Kenapa tak boleh jalan seorang? Awak kalau ride motor seorang, pergi Cameron Highland, jatuh dekat pos orang asli kat mana-mana tu dalam gaung bawah-bawah, tak ada orang tahu pun. Meninggal begitu je. Tak ada orang tahu. Seorang diri.
Lainlah ada pasang GPS pada badan ke 3 hari tak balik-balik orang cari jumpa bawah gaung tu. Sebab seorang. Berdua pun tak boleh juga. Kalau dua-dua sekali masuk gaung susah juga. Tapi kalau 50 orang sekali jalan, takkan 50-50 masuk gaung. Sekali teruk menang bawa motor kalau begitu. Payah untuk kita mendapat musibah yang dalam skala besar. Cuma ini pesanan lah ya. Kalau kita nak ajak orang berjalan, konvoi ke ride ke mana-mana, ajak orang-orang yang baik. Ajak orang yang soleh. Yang boleh membantu menjaga agama kita. Yang boleh menegur kalau kita baru nak buat tak senonoh. Baru nak pergi joget tak tentu arah dengan orang puan mana-mana. Nak bergambar kat kedai buah mana-mana. Kita jadi ada nasihat. Jangan be. Oh, be. Kita, lupa kawan. Kawan lupa be. Minta maaf. Selekeh. Dia mengingatkan kita. Dan time dia lagu pula, kita ingat ke dia. 5 lagu dah ni selagu sudah lah Dia karaoke 5 lagu dia seorang. Kita ingat ke dia. Mu jangan lupa. Mu tu start. Kita, lupa. Kita kena cari orang begitu. Yang membantu bila memerlukan. Yang boleh mengajar kita kalau kita tak tahu. Nak semayang jamak kosor pun tak pandai. Lagu mana ni Kau tak tahu. Dia mau Google. Aku bawa Google pergi berjalan. Kita bawa orang yang reti. Bila semua tak pandai, susah perjalanan itu. Dan selain pada bawa orang baik, orang pandai, jangan lupa pilih juga kawan-kawan yang pandai ambil gambar. Tak boleh harap betul. Hak lain semua bagus. Tang suruh ambil gambar, sengit-mengit gambar kita menyampuh betul, menyuruh. Kita ambil gambar dia, bapak lah lawanya. Gini nampak kurus, kaki panjang. Tahin kita pandok nampak. Menyampuh sungguhlah. Dan ingat tuan-tuan, bila kita konvoi, sunat hukumnya melantik ketua rombongan ketika musafir. Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah dibawakan satu hadis. Nabi pesan, "Iza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau 3 orang keluar berjalan, bermusafir, mesti lantik seorang jadi ketua. Kita kena ada ketua. Nak kita yang ride yang ramai ni, konvoi yang ramai ni. Kalau tak ada ketua, susah kita. Dan orang kalau dah ada ketua, silalah taat kepada ketua. Dah ada ketua, tak nak ikut. Baik tak payah lantik ketua. Ketua pesan kita berhenti sekian. Dia bangkang je beramai-ramai. Baik tak payah lantik je dia. Lepas tu banyak orang pala tau. Orang suruh kona sini, dia kata jalan ni dekat lagi. Kenapa engkau tak jadi ketua? Jadi tak boleh. Biar ada seorang saja ketua. Ketua rombongan yang menentukan perjalanan kita. Sebab itu kita tengok rakan-rakan kita jemaah tabligh. Kemana mereka pergi, mesti ada ketua dia. Ketua dia mainkan peranan kawal yang lain-lain. Sebab itu jarang kita tengok jemaah tabligh berpecah dalam pertelingkahan jemaah. Kalau dia keluar 10 orang, balik 10 orang. Kita ride kadang-kadang pergi 10, balik 2 je. 8 lagi merajuk dah. Bergaduh tengah jalan, kelahi itu ini. 2 je balik tempat asal. Yang 8 lagi mana terbang tak tahu. Sebab travel buddy kita adalah your other half ataupun significant other. Kena cari orang yang sesuai. Apa lagi benda-benda sunat? Yang keempat, ni Nabi ajar. Kenderaan mesti tip-top. Servis. Nabi pernah tegur seorang sahabat, tunggang unta. Untanya kurus kering. Nabi tegur dia, ittaqullah fi hadhil bahaimul ma'jamah. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Nabi kata engkau ni takwalah kepada Allah. Buat baik kepada haiwan yang tak reti bercakap ni. Tunggang cara baik, makan pun berilah baik yang baik-baik kepada haiwan ini. Hadis Abu Daud. Jadi dalam konteks kita sekarang, kenderaan kita lah, motor mesti diberikan jagaan terbaik. Kalau tak jaga, dia rosak. Kereta motor ni, dia ada perasaan tu. Jangan main-main. Awak tak percaya, awak bercakap dengan kereta awak. Aku rasa nak jual kereta ni esok. Lusa tak boleh start . Dia macam isteri juga kereta ni. Jangan main. Dia ada perasaan. Kalau tak percaya, try lah lepas ni. Dengan motor tu cakap sekali. Berasa nak jual motor ni. Rasa tak comel pula dah. Start tak hidup. Tak boleh start. Dia ada perasaan. Sebab dia hidup. Lepas tu dia pakai air. Dia hidup. Jadi bila dia rosak, kita bermasalah. Tapi kalau kita lah takdir, na'udzubillah, bawa motor, rosak.
Jadi kita banyakkan bersabar sebab tadi Nabi sebut as-safaru qit'atun minal azab. Bermusafir ni sebahagian daripada azab. Termasuklah azab itu adalah kita rosak dan sebagainya lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, sebelum kita naik motor, mesti berdoa. Sebagaimana Nabi naik kenderaan, Nabi berdoa. Kata Ibn Umar, anna Rasulullah SAW, iza stawa ala ba'irihi kharijan ila safri kabbara salasan summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Itu ada hadisnya, hadis Muslim. Nabi kalau dia naik kenderaan mesti ditakbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca doa musafir. Pernah sekali sahabat tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik kuda. Kata sahabat, falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah. Falamma stawa ala dhariha qala alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa kunna muqrinin sampai habis. Summa qala alhamdulillah salasa marrat. Summa qala Allahu akbar salasa marrat. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yughzimu dzunuba illa anta. Summa dhahika. Sahabat tengok Sayyidina Ali, bila dia nak naik kuda, dia pegang kuda, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia duduk saja atas kuda, dia pun membaca doa musafir. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia baca doa itu. Lepas pada itu, dia ucap Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian takbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas takbir, dia istighfar pula. Subhanaka inni zalamtu, istighfar. Selepas istighfar, kata sahabat, kami tengok Sayyidina Ali ketawa. Ha 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 ha. Sahabat pun tanya, Ali, apa cerita engkau ni? Elok starting doa, istighfar, takbir, bagai-bagai. Ujung-ujung kau ketawa. Why? Apa cerita? Apa jawapan Sayyidina Ali? Engkau punya soalan sama macam aku punya soalan ketika aku tengok Nabi buat benda yang sama, engkau tahu. Aku tengok Nabi, dia pegang kuda, dia baca bismillah, gerbuk, sampailah dia ketawa. Ha 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 ha. Aku tanya, ya Rasul, apa hal ketawa? Nabi kata, aku ketawa kerana malaikat beritahu aku, siapa amalkan apa yang aku baca tadi, Allah ampun semua dosa dia. Hadis Abu Daud. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara dah dapat satu sunnah pagi ni. Kita ada motor kan? Masa pegang motor, buka tongkat, Bismillahirrahmanirrahim. Simple, sunnah yang simple. Duduk atas seat, baca doa musafir. Tak apa, tak apa, Google. Tak apa, telefon adik ada je satu di rumah. Dia biasa dia hafal, budak-budak dia hafal. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu, kita start. Brang, dia kalau Z punya Z lah. Zing, 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 ring, ring, zing, zing gitu. Bila dapat start, Alhamdulillah. 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana hidup motor aku. Alhamdulillah. 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 Masuk gear. Kelekak. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kuat sangat. Kau ingat dengar ceramah pula. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum lepas kelas, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mana tahu meninggal langgar lori ke apa ke. Sempat minta maaf. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sebelum press minyak, ketawa lu sikit. Ha 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 ha, ketawa. Mesti ada kawan-kawan kita tanya, engkau ni ngapa balik kuliah subuh makin pelik perangai ni? Balik pada Kuantan macam-macam pelik engkau bawa. Ni apa hal ni? Tuan-tuan jawablah macam Sayyidina Ali tadi. Engkau punya soalan sama macam Sayyidina Ali tanya kepada Nabi. Ini satu sunnah lah, kita ikut dia. Dan nanti bila balik ke kampung masing-masing, macam kita belah Pantai Timur lain sikit jalannya dengan nak balik ke sebelah Kuala Lumpur ni. Dia akan kita jumpa bukit, naik turun, naik bukit, turun bukit. Nabi ajar, iza sa'idna kabbarna wa iza anzalna sabbahna. Itu buat dapat pahala. Kami kalau naik bukit, kata Nabi, kami akan bertakbir. Bila turun bukit, kami bertasbih. Hadis Bukhari. Jadi nanti naik motor, tak kira lah, tak mesti Karak Highway, Bukit Putus, Bukit Tujuh, Bukit Tinggi, Genteng Sempoh, Panjat Genting, Cameron Highland mana ke. Masa naik itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat pahala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun bukit. Subhanallah, 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 subhanallah. Dapat pahala. Ini SOP. Sunnah our priority. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Dalam tuan-tuan musafir ni banyakkan berdoa. Salah satu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang takkan ditolak. No doubt about it. Pasti diterima. Pertama, da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul walidi ala waladih. Doa seorang ibu bapa pada anaknya. Yang ketiga, da'watul musafir. Doanya orang musafir. Ini saudara-saudara sedang musafir. Doa sangat mustajab. Hadis riwayat Abu Daud. Doakanlah negeri kami ni aman, sentosa, berkat, makmur. Mudah-mudahan ya. Negeri yang hebat. Orangnya simple-simple. Sesimpel bendera kami. Hitam putih ya. Simple. Malah serabut-serabut. Kita tenang-tenang saja. Dan tuan-tuan alalan doa mustajab. Doakanlah juga dapat menang cabutan bertuah. Wah, cabutan bertuah hebatlah. Untuk penceramah tak boleh. Cabutan bertuah. Ducati Panigale V4S unregister punya. Itu harga kurang-kurang 150,000. Saya ingat tak jatuh 150,000. Lepas tu cabutan bertuah apa lagi ya untuk RZ Fighter ni. 2 buah RZ Special Airbrush 60,000. Saya ingat dalam 60,000 kat tu. Tuan-tuan doalah penceramah dapat. Jangan untuk tuan-tuan doakan penceramah dapat. Tapi dah tak boleh bawa motor dah, gayat lah sekarang ni lah. Jadi macam nak meninggal je rasa bawa motor. Matilah aku meninggal. Aku ni kan langgut macam-macam. Banyak nengok cerita orang putih jadi takut. Yang ke-8 yang terakhir. Nanti on the way balik atau ride lah ke mana-mana pun. Kalau singgah di mana-mana, mesti baca doa untuk pagar diri kita. Sebab kita ni bermusafir. Kadang singgah kedai-kedai tepi jalan. Kita pun tak tahu benda ada di situ. Ada sihir, ada benda-benda orang membela. Kita tak tahu. Kadang kedai-kedai meniaga ke apa takutkan ada hantu raya ke apa. Jadi kita pagar saja diri kita supaya selamat daripada gangguan. Man nazala manzilan. Summa qala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi zalika. Siapa-siapa yang singgah di satu tempat yang asing bagi dia, kemudian dia membaca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia tak akan diganggu apapun sehingga dia selesai pergi daripada tempat itu. Ini hadis riwayat Muslim. Yang penting kita dalam bermusafir ni kena percaya ada benda-benda yang beyond ilmu kita. Terutama benda-benda gaib, gangguan-gangguan, benda-benda halus, itu kita kena percaya. Sebab kita masuk jalan sana, keluar sini, hutan sana, keluar hutan sini, sudah pasti cabarannya banyak. Sebelum sampai ke rumah, janganlah terus masuk, terekam isteri, cium anak. Sabar dulu, tenang-tenang. Bagi duduk di luar rumah. Awak tu dah 3-4 hari tempuh hutan, Karak Highway dan macam-macam lagi. Biarlah pagar sikit diri. Baca apa yang patut baru masuk ke dalam rumah. InsyaAllah selamatlah perjalanan kita. Jangan tak percaya, jin dia cukup suka dengan motor. Malah nak ceritakan tuan-tuan takut pula. Jin dia suka motor dan dia suka menumpang motor. Berlaku. Dulu masa saya bertugas di masjid ni, salah seorang imam kami masa tu pandai ngubat orang. Pandai buang jin saka ni. Dia cerita ada satu jin daripada Perak datang ke Kuantan. Tanya naik apa? Naik motor. Motor siapa engkau naik? Budak-budak ride. Lari Teluk Batik, saya tumpang. Dia boleh tumpang. Duduk kat mana? Kat pelik motor. Bunyi macam ngarut. Dia duduk kat pelik motor. Jadi saudara-saudara kena cek lah motor tu sekali-sekala. Ada tak jin? Ada jin. Tengok kat cermin. Allah jin. Kita lah jin besar sekali sebenarnya. Dia ada jin kita tak nampak tu. Jadi banyak doa lah, ini bukan nak menakutkan. Benda real. Benda real. Gangguan-gangguan. Kita tengah bawa tu dia ganggu kita dan sebagainya. Berdoa pada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah daripada apa kejadian-kejadian buruk yang diciptakan. Sekadar itulah
tuan-tuan sekalian. Banyak nak diceritakan tapi saya tengok tuan-tuan pun macam lapar sangatlah gaya. Jadi kita berhenti dululah setakat itu. Sebelum kita berpisah, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada saudara-saudara RZ Fighter ini yang akhirnya berjaya sampai ke Bandaraya Kuantan di Pahang Darul Makmur ini. Tahniah juga kepada penganjur, tahniah kepada kerajaan negeri, tahniah kepada masjid negeri yang dapat menganjurkan majlis sebaik ini. Moga-moga usaha kita untuk mendekatkan anak-anak muda dengan masjid akan sentiasa jadi kenyataan. Tapi kita dah pesan lah, kalau nak panggil geng motor datang masjid, orang motor ni paling dia takut bukan hantu jin. Dia paling takut lampu biru. Paling dia takut. Jadi kurangkanlah lampu biru kat atas jalan tu. InsyaAllah dia datang. Beberapa minggu lepas kita buat juga subuh fighter. Ke bawah Duli Teramat Mulia Tengku Mahkota berangkat. Pun kita panggil orang motor juga. Tapi sebab bila protokol VVIP, polis kena jaga. Dia taruh kon. Saya ingat ada 20 motor U-turn balik. Dia orang cukup kalah menengok lampu biru. Meling U-turn balik. Padahal kon je pun tak ada orang pun. Dia kalah. Mungkin didikan daripada kecil lagi. Memang takut lampu biru. Lampu biru semua. Yalah, kita dah tua-tua. Dia pun takut. Bawa sopak sonai. Nampak lampu biru. Tarik tali. Bakar. Tengok-tengok Bangla potong rumput. Rupanya dia pakai lampu biru. Tu raya betul Bangla ni. Yalah, memang didikan. Mak motor memang takut lampu biru. Tapi jangan takut lampu biru lah. InsyaAllah kita dipermudahkan urusan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya dan kekuasaannya, limpahkan pada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu sebagai benar. Rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjuk kami yang batil itu sebagai batil. Jauhkanlah kami daripada kebatilan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.